Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Seramai 28 ahli yang berhormat telah membangkitkan perkara yang menyentuh bidang kuasa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI dalam perbahasan 2020 peringkat dasar. Seramai 14 daripada ahli yang berhormat mengambil bahagian membangkitkan isu berkaitan peruntukan serta hala tuju kementerian. Seramai 9 orang membangkitkan isu padi dan beras dan selebihnya membangkitkan isu tanaman, kebajikan haiwan dan juga akuakultur. Isu peruntukan di bawah MAFI yang diberikan kepada MAFI untuk tahun 2021. Untuk makluman ahli yang berhormat, secara keseluruhannya peruntukan yang diluluskan hanya menurun sebanyak 0.10 bilion ataupun 2% berbanding dengan tahun 2020. Ini melibatkan perbelanjaan mengurus dengan peruntukan yang diluluskan menurun sebanyak ringgit Malaysia 0.25 bilion atau 7% berbanding dengan tahun 2020. Penurunan di bawah perbelanjaan mengurus disebabkan pengurangan terutamanya bagi peruntukan yang melibatkan emolumen dan pembelian aset. Manakala bagi perbelanjaan pembangunan, peruntukan yang diluluskan bertambah sebanyak ringgit Malaysia 0.15 bilion atau bersamaan dengan 11% berbanding dengan tahun 2020. Walaupun terdapat pengurangan bagi peruntukan mengurus, Kementerian akan terus memainkan peranan penting dalam melaksanakan belanjawan 2021 dengan efektif bagi memastikan sektor agromakanan terus positif di setiap peringkat rantaian makanan. Peruntukan yang telah diluluskan kepada Kementerian ini juga mencukupi bagi tujuan pelaksanaan projek pembangunan yang sedia ada dan projek-projek yang baru. Seterusnya, Kementerian juga akan meneruskan bantuan insentif dan subsidi kepada semua pihak berkepentingan seperti petani, pesawar, nelayan dan peternak pada tahun 2021 dengan jumlah peruntukan sebanyak 1.57 bilion. Ini adalah juga sebagaimana seranan yang dibuat oleh Yang Berhormat Pasir Salak, Yang Berhormat Kanga, Parit, Selangau supaya pelaksanaan program input dan output pertanian bersubsidi berkaitan industri padi dan beras diteruskan pada tahun 2021. Subsidi dan insentif tanaman padi berjumlah 960 juta ringgit termasuk skim subsidi baja dan racun padi bukit sebanyak 40 juta ringgit dan subsidi harga padi 570 juta ringgit kepada pesawar bagi musim penanaman tahun hadapan di seluruh negara tetap diteruskan dan usaha meningkatkan taraf ekonomi pesawar. Keseluruhan subsidi dan insentif bagi sektor padi ini akan memanfaatkan 300,000 pesawar di seluruh negara. Untuk makluman ahli yang berhormat, kadar bantuan allowance serah hidup nelayan telah ditingkatkan kepada RM300 melalui belanjawan 2021 yang akan memanfaatkan 40,000 nelayan. Pada masa yang sama, insentif dan subsidi lain masih diteruskan diberikan kepada masyarakat nelayan seperti insentif hasil tangkapan ikan, subsidi minyak diesel dan petrol, dan tabung bencana alam dan kebajikan nelayan. Insentif allowance serah hidup nelayan adalah sebahagian daripada peruntukan mengurus, bukannya melibatkan dana yang bagi membina jeti seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Paul Dickson. Beberapa ahli Dewan ini telah memohon tambahan peruntukan bagi pembaikan dan ban pertanian, jalan ladang, naik taraf pasar tani atau permohonan pembinaan jeti baru, penjelasan. Latihan baru, pusat pengumpulan hasil pertanian baru dan projek jelapang padi di kawasan parlimen masing-masing. Yang Berhormat Menteri. Kejap. Kementerian akan memberi pertimbangan sewajarnya berdasarkan keperluan setempat dan juga kementuan kawangan kementerian semasa. Ya. Terima kasih Menteri, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya dapati bahawa saya ada pengurangan bajet untuk pengurusan dan juga agensi-agensi seperti MADA, KADA, LKIM, LPP dan sebagainya, MARDI yang pengurangan ada yang up to 33% pengurangan bajet. Saya nak tanya apakah impak pengurangan peruntukan kepada agensi-agensi kerajaan dan juga kepada kementerian, bagaimana dia impak dari segi servis kepada petani, penternak dan juga nelayan. Itu soalan pertama. Kedua adalah tentang isu subsidi dan insentif tanaman padi yang kurang sebanyak, subsidi harga padi yang kurang sebanyak 50 juta ringgit, di mana kita tahu bahawa subsidi harga padi sekarang adalah lebih kurang RM360 satu tan.
dengan pengurangan 50 juta ringgit itu, apakah impak terhadap subsidi harga padi? Adakah dia akan dikurangkan dari segi bayaran kepada petani? Terima kasih. Saya Muhammad. Yang Muhammad, adalah menjadi kenyataan bahawa bajet kali ini melibatkan pengurangan KND. Tetapi dia bukan saja terlibat tertumpu kepada kementerian MAFI saja. Tetapi kalau kita lihat keseluruhan kementerian-kementerian yang lain juga mengalami sedikit pengurangan dan penambahan di sana-sini. Disebabkan oleh kekangan kawangan negara, disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak baik untuk tahun ini. Jadi itu merupakan satu kenyataan. Kita akui bahawa beberapa jabatan agensi di kementerian ini mengalami pengurangan dari segi peruntukan, tetapi seperti yang saya katakan tadi bahawa ianya tidak akan mengganggu perjalanan dan juga pengurusan agensi-agensi yang terlibat. Yang Muhammad, subsidi harga padi. Kurang pasu sikit, Yang Muhammad. Ya. Terima kasih, Speaker. Terima kasih, Yang Amat Menteri. Berkenaan dengan subsidi harga padi yang telah disebutkan oleh tadi ini, ya mungkin dari segi belanja mengurus untuk agensi yang terlibat itu dikurangkan, mereka mungkin terpaksa make do dengan apa yang ada. Tapi kalau subsidi harga padi ini dikurangkan daripada 620 juta kepada 570 juta, adakah bermakna dalam masa COVID ini penanam-penanam padi kita tak tanam padi, ataupun yield mereka akan kurang, ataupun adakah kerajaan berhasrat untuk mengurangkan kadar subsidi harga padi tersebut? Jadi saya ingat dalam keadaan ini yang kita tekankan supaya petani kita lebih produktif dan sebagainya, mendapat benih yang lebih baik dan sebagainya. Tak sepatutnya subsidi harga padi ini dikurangkan. Dan kalau kita tengok penyelenggaraan terhadap sistem pengairan dan saliran juga dikurangkan sebanyak 10 juta daripada 30 kepada 20 juta. Saya ingat waktu sekarang ni, Datuk Yang di-Pertua, yang perlu kita beri penekanan supaya bekalan makanan negara kita terjamin. Jadi saya ingin respons daripada Yang Berhormat. Terima kasih. Your concern is also our concern. Dan kita telah angkat masalah ini, perkara ini kepada kementerian. Untuk makluman, Kementerian Kewangan maklum akan perkara ini. Dan tentu sekali kita boleh memohon tambahan di mana yang perlu. Kita juga concern terhadap insentif pengeluaran padi umpamanya. Kita disasarkan untuk mengeluarkan lebih kurang 101.9 juta metrik tan padi untuk tahun depan ini. Dan jika dilihat subsidi yang ada sekarang cuba boleh menampung lebih kurang 1.4 million juta metrik tan padi. So definitely ada defisit dari segi projection dan unjuran itu dengan amount subsidi yang ada pada ketika ini. Dan perkara ini telah pun diangkat ke Kementerian Kewangan dan Kementerian Kewangan bersedia untuk merujuk dan mengolah bantuan yang ada berdasarkan bersesuaian dengan kehendak yang Menteri. ada, sesuai dengan unjuran yang dikehendaki oleh kementeriannya. Terima kasih Menteri berterus terang bahawa subsidi telah kurang dan juga mungkin sebanyak shortfall about 20% ya daripada bajet yang diberikan daripada 1.9 juta tan kepada 1.6 juta tan, di mana ada shortfall tu. Jadi saya tanya on behalf of farmers ya, bagaimana kalau mereka pergi ke kalau Kementerian Kewangan tidak tambah subsidi ya tahun ini, bagaimana apabila mereka pergi ke kilang dan sebagainya, bagaimana mereka boleh dapatkan subsidi tersebut? Kerana kita janjikan bahawa subsidi diberikan ya, tetapi mungkin mereka dapat musim pertama mereka dapat, tetapi musim kedua tak dapat. Ini akan menimbulkan kerisauan. Saya sudah jawab kerisauan yang Muhammad. Saya katakan bahawa kita memantau ini dan kita telah maklumkan kepada kawangan dan kita diyakinkan bahawa kita boleh memohon tambahan jika diperlukan. Okey, isu padi dan beras. Isu seterusnya adalah berkaitan dengan pengedaran benih padi sah seperti yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat. Untuk makluman ahli yang berhormat, Nafas akan dilantik sebagai pemborong tunggal di bawah program insentif benih padi sah untuk membuat pembekalan terus kepada pesawah. Mekanisme ini akan dapat menyelesaikan masalah manipulasi dan eksploitasi dalam pembekalan benih padi sah.
Yang Muhammad Pasir Salak membangkitkan isu kadar potongan yang dikenakan dalam pemutuan padi. Kerajaan telah memperkenalkan kaedah pemutuan sebenar melalui SOP yang telah dibangunkan oleh Kementerian dengan kerjasama SIRIM. Dan ini telah pun digunakan pakai sejak sekian lama. SOP adalah untuk memastikan padi yang dijual adalah bersih dan berkualiti serta dapat memastikan kerajaan tidak membayar subsidi harga padi berdasarkan pada padi kasar yang mengandungi segala komponen yang tidak diingini dan sekaligus mengelakkan ketirisan pembayaran subsidi kerajaan. Semua kilang padi termasuk bernas dan swasta perlu melaksanakan pemutuan padi berdasarkan kepada SOP ini. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Sekali lagi saya bangun untuk nak follow up daripada statement yang dibuat tadi. Saya rasa melantik nafas sebagai pemborong utama membekalkan benih padi sah tidak mungkin boleh selesai dari segi pengedaran tepat pada waktunya dengan kuantitinya dan sebagainya. Tetapi isu kualiti itu saya rasa tidak ada jaminan bahawa selagi mana dibolot oleh beberapa syarikat monopoli untuk membekalkan ini kepada nafas, saya ingat isu itu masih belum selesai. Saya nak dapat sedikit jaminan daripada Yang Hormat Menteri bahawa isu benih ni yang peliknya yang Datuk betul ialah lepas kita dah tanam keluar dia punya baru tahu kita dia sebenarnya tak berkualiti, kan? Jadi apa jaminan bahawa setelah dilantik nafas sebagai pengedar tunggal ini, pemborong tunggal ini, mungkin dari segi edarannya tu mungkin insya-Allah tak ada masalah, tapi jaminan kualiti bahawa benih padi itu adalah benih yang seperti mana yang dijanjikan kepada penanam-penanam padi. Terima kasih. Jerai Menteri sikit. Saya setuju dengan pandangan Kuruang Basuh Yang Hormat Menteri. Ya. Cuma saya nak bagi nampak jaminan lah daripada YB Menteri, adakah 9 syarikat sebelum ini akan dikekalkan untuk mengusahakan padi benih sah ini? Sekian. Okey, isu pengantaran dan juga isu kualiti padi adalah merupakan dua faktor yang merangsang kementerian untuk melantik nafas sebagai pengedar tunggal bagi pengedaran benih padi sah ini. Yang Muhammad, kita sedia maklum bahawa masalah pengantaran dan kualiti ini merupakan satu masalah yang bukan berlaku 7 bulan yang lalu, tetapi bertahun-tahun lama. Sebab itu berbagai tindakan telah diambil oleh kementerian untuk menangani tindakan dan juga beberapa penambahbaikan diambil oleh kementerian untuk menangani masalah penghantaran benih dan juga masalah kualiti benih. Sebab itu kementerian di bawah kepimpinan kerajaan sekarang ini mengambil pendekatan untuk melantik nafas sebagai pengedar tunggal kerana nafas adalah merupakan entiti yang menjaga custodians of the pesawah di negara ini. So kalau sebelum ini pendekatan ini tidak diambil dan kita berhadapan dengan masalah. Sebab itu kita mengolah langkah baru untuk melantik nafas sebagai pengedar tunggal bagi menangani dua masalah itu, kualiti padi dan juga penghantaran benih padi sah kepada pesawah. Dan itu sekali tiada one stop solution. Kita harapkan agar pelantikan ini akan dapat menangani masalah yang telah dihadapi oleh pesawah sekian lama. Sebelum sampai kepada keputusan ini, MAFI dan saya sendiri telah bertemu dengan pelbagai pihak berkepentingan, persatuan-persatuan pesawah untuk berbincang bersama mereka untuk mengolah satu langkah baru bagi mengatasi masalah yang sudah sekian lama berlanjutan. Even masa Timbalan Menteri Bayan Baru duduk, Menteri Pulai duduk sebagai Menteri dan Timbalan Menteri, masalah ini berlaku dan berlanjutan kerana they inherited the problem daripada awal. Sebab itu kementerian pada ketika ini mengolah satu langkah baru, melantik nafas, dan kita harapkan agar nafas akan dapat menangani masalah kualiti dan juga pengantaran. Menteri. Okey, soalan sama ada kita akan melantik semula 9 syarikat yang dipilih sebagai kilang pengeluar benih sah ini. Untuk makluman ahli Muhammad, saya telah perjelaskan panjang lebar dalam soalan di dalam Dewan ini mengenai isu ini. Tempo kontrak 9 buah syarikat ini akan tamat pada bulan Disember ini,
dan proses untuk menender semula, membuka tender semula sedang dibuat oleh MAFI. Dan kita tentu sekali kapasiti, kualiti, keupayaan syarikat dan sebagainya akan jadi faktor penimbang untuk memilih kilang-kilang pengeluar benih sah yang akan dilantik melalui proses tender yang akan dibuat pada awal tahun depan. Menteri sedikit Ustaz, ya. halo, Ya, Ustaz. terima kasih. Menteri, Muhammad. saya rasa isu benih padi sah ni dia lebih sistemik daripada hanya menyelesaikan masalah penghantaran. Dia bermula daripada research R&D di peringkat MARDI dan juga universities sampai ke semua pengeluar-pengeluar benih padi sah sehingga kan ke penghantaran. Jadi dia satu value chain yang sangat besar di mana memerlukan perhatian. Semasa Yang Berhormat Pulai dan saya duduk dalam Kementerian Pertanian, kita telah adakan satu siri perbincangan dan telah ada satu comprehensive reform plan ya yang ingin kita laksanakan. Tetapi kerajaan tidak masa itu telah tukar dan tidak ada masa untuk melaksanakan. Saya mohon supaya menteri tengok balik ya some of the reform recommendation yang telah dimenteraikan dan harap menteri boleh look into every aspect. Dengan memberi monopoli kepada nafas, mungkin dia boleh menyelesaikan secara short term. Tapi kita tahu bahawa sebarang monopoli itu dia akan menjadikan satu distorted market dan at the end of the day petani akan sangat terkesan kerana kalau tak ada competition, tak ada perlumbaan antara supplier-supplier, mungkin ya petani akan dimangsakan seperti apa yang berlaku kepada benas ya. I don't have time. Ya, ada monopoli menyebabkan mereka petani dimangsakan. Pelantikan nafas Yang Muhammad bukan saja akan menyelesaikan masalah penghantaran dan kualiti benih, tetapi adalah juga untuk memastikan pesawat mendapat benih dengan harga yang ditetapkan. Kementerian pada ketika ini meletakkan harga ceiling bagi benih satu karung 20 kg tidak melebihi RM35. So kalau sekarang ini pesawat di bawah sana mengeluh kerana ada ejen yang menghantar kepada mereka dengan harga benih RM60 hingga RM100 untuk satu karung, satu guni 20 kg. So kita akan meletakkan harga ceiling sebanyak RM35, tidak melebihi RM35. Dan saya katakan bahawa ini adalah merupakan langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk ketika ini untuk cuba menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pesawat setiap musim. So masalah pengantaran, masalah benih dan juga masalah harga yang melonjak sehingga RM60 sehingga RM100 satu guni. Jadi kita harapkan agar langkah-langkah ini akan dapat sedikit sebanyak menyelesaikan. Saya setuju bahawa walaupun dengan penambahbaikan ini, tiada garanti, tiada jamin bahawa ia tidak akan dimanipulasi, tetapi MAFI, Nafas akan sentiasa memantau perkembangan penambahbaikan yang dilaksanakan oleh kerajaan ini agar kepentingan pesawat itu dapat kita jamin. Ya, Pak Menteri, sedikit daripada SIK, mohon penjelasan. Ya, SIK. Ya, terima kasih, Pak Menteri. Tahniah atas plan tindakan yang dibuat oleh MAFI untuk memperbaiki masalah pengedaran benih padi sah ni. Yang berlaku pada terbaru musim ini, antara punca kelewatan ialah di pihak Jabatan Pertanian yang mereka gagal untuk menyediakan makmal yang secukupnya untuk pengesahan benih padi ini. Dan adakah pihak kementerian melihat untuk memberi ruang kepada pihak swasta yang diberi lesen untuk menguruskan makmal pengesahan benih padi sah ini? Yang kedua juga, jangan lupa untuk kita melihat pelibatan PPK itu sendiri dalam proses pengedaran nanti selepas diberi mandat kepada Nafas itu sendiri. Terima kasih, Menteri. Betul sekali, Nafas akan melibatkan PPK dan kita tahu banyak PPK yang berkemampuan untuk menjadi ejen baru di bawah Nafas nanti. Kita melantik Nafas ini kerana kita tahu bahawa Nafas merupakan entiti yang menjaga kepentingan para pesawat di negara kita. Soal makmal yang secukupnya diperlukan untuk membuat pengesahan benih ini,
Tentu sekali ya ketika ini Jabatan Pertanian adalah merupakan agensi yang dipertanggungjawabkan bagi menjaga kualiti benih yang dikeluarkan daripada kilang. Kita akan pertingkatkan peranan dan juga tanggungjawab Jabatan Pertanian ini untuk memastikan bahawa kualiti benih yang keluar daripada kilang-kilang ini merupakan benih yang berkualiti tinggi untuk sesuai ditanam untuk pasar-pasar sawah di negara kita. Ahli yang berhormat Speaker, kerana masa tak mengizinkan, saya akan jawab keseluruhan jawapan-jawapan pertanyaan-pertanyaan ini secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.